Saya Ahmad Iman, saya ingin menceritakan biodata Datuk On Jaafar. Nama sebenar beliau ialah Datuk Seri On bin Datuk Jaafar. Beliau telah dilahirkan 12 Februari 1895 dan telah meninggal dunia 19 Januari 1960 pada umur beliau 66 tahun. Beliau merupakan pengasas dan presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO. Beliau juga telah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 1 Jun 1947 dan dia juga telah meletak jawatan 3 tahun kemudiannya pada 18 Mei 1950 untuk menumpukan perhatiannya kepada UMNO. Beliau merupakan pengasas kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan merupakan Presiden pertama yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Tujuan UMNO ditubuhkan ialah untuk memupuk semangat nasionalisme dan sifat anti penjajah dalam kalangan masyarakat. Selain itu, UMNO bertujuan untuk memupuk kesedaran bahawa kemerdekaan boleh dicapai tanpa bantuan penjajah semata-mata. Beliau telah membuka keahlian UMNO kepada bangsa selain daripada Melayu. Namun hasrat beliau ditentang hebat oleh masyarakat Melayu kerana UMNO hanya terbuka kepada orang Melayu. Beliau tidak berputus asa di situ. Beliau telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP yang bertujuan untuk menyatu padukan semua masyarakat. Namun beliau gagal sekali lagi apabila IMP tidak berjaya kerana masyarakat Cina beralih kepada parti gabungan UMNO, MIC dan MCA yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Menerangkan sumbangan beliau dari aspek ekonomi. Penubuhan UMNO juga menekankan aspek pembangunan ekonomi masyarakat Melayu. Sumbangan dan usaha Datuk On dalam memajukan masyarakat Melayu sangat bermakna sehingga kini. Ini kerana kita dapat melihat peratusan kaum Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi semakin meningkat. Perhimpunan Agung UMNO turut mengubarkan rancangan 5 tahun yang menekankan ekonomi dalam kalangan masyarakat Melayu yang berlandaskan objektif UMNO, iaitu menambahkan pendapatan dan modal, menggalakkan penyertaan dalam dunia perniagaan, menumbuhkan sekolah teknik dan melatih golongan muda terhadap pelbagai kemahiran. Semasa Datuk On menjadi Presiden UMNO, beliau sentiasa membela nasib masyarakat Melayu yang mundur berbanding masyarakat lain dengan menubuhkan Lembaga Perusahaan dan Kemajuan Kampung (LIDA) yang kini dikenali sebagai Majlis Amanah Rakyat (MARA). Pada pertengahan tahun 1950 di Kuala Lumpur yang dipengerusi oleh beliau sendiri, LIDA ditubuhkan bertujuan untuk menggalakkan masyarakat Melayu menceburi bidang ekonomi. LIDA memberi bantuan kepada masyarakat Melayu yang tinggal di kampung supaya menghasilkan produk bernilai komersial dan LIDA akan memasarkan produk tersebut di pasaran domestik sehingga mereka akan mengambil alih perniagaan tersebut. Beliau ialah dapat dilihat melalui prinsip beliau yang utuh untuk menyatupadukan masyarakat Belangkaun di tanah Melayu melalui sebuah penubuhan parti seperti IMP, Parti Kemerdekaan Malaya dan Parti Negara. Beliau cuba memupuk semangat nasionalisme dan perpaduan semangat antara kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India untuk bersatu padu memperoleh kemerdekaan bersama. Namun, tindakan Datuk On ditentang oleh orang Melayu kerana mereka risau kedudukan mereka akan tergugat di tanah Melayu. Dilakukan oleh beliau untuk menaruh kepercayaan kepada rakyat dengan menyatakan hasrat beliau bahawa masyarakat di tanah Melayu perlu bersatu padu sebagai satu kerakyatan yang memperjuangkan kemerdekaan bersama. Contohnya, beliau berjaya menarik pengaruh orang Cina dan India untuk menyertai IMP tapi ditentang oleh kaum Melayu melalui pertubuhan parti gabungan perikatan dan secara tidak langsung telah menarik pengaruh kaum Cina dan India menyertai UMNO, MIC dan MCA. Dengan penubuhan IMP, dapat dilihat suara ketiga-tiga kaum utama di tanah Melayu ini, iaitu Melayu, India dan Cina mendapat perhatian dalam persidangan. Datuk On cuba mewujudkan sebuah parti yang adil dan masyarakat yang harmonis serta bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan untuk satu kerakyatan, bukanlah memperjuangkan kemerdekaan untuk kaum masing-masing. Hal ini akan meninggalkan kesan-kesan kepada masyarakat pada masa akan datang dan proses integrasi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat semakin sukar dipupuk.
Pelbagai usaha Datuk An untuk menarik minat dan memupuk kepercayaan masyarakat dalam membentuk sebuah masyarakat majmuk yang bersatu padu. Namun usaha beliau tidak mendapat sokongan oleh masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu. Terima kasih. Ini saya akan mencerita pula tentang sebab-sebab beliau keluar daripada UMNO. Okey, beliau mencadangkan parti keahlian dibuka kepada semua penduduk tanah Melayu tanpa mengira kaum. Tetapi cadangan itu ditentang oleh orang Melayu. Datuk Onn Jaafar telah meletakkan jawatan apabila persidangan Majlis Mesyuarat Agung ke-6 diadakan pada 25 hingga 26 Ogos pada 1951. Lepas beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, beliau telah menubuhkan satu parti kemerdekaan Melayu iaitu IMP pada 26 Ogos 1951. Malangnya parti tersebut tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu. Pada tahun 1954, beliau meninggalkan parti itu untuk menubuhkan Parti Negara bagi tujuan bertanding dalam pilihan raya umum yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955. Parti Negara menyekatkan keahlian bukan orang Melayu untuk tujuan untuk memperolehi undi dalam pertandingan itu. Partinya masih gagal untuk mendapatkan sebarang kerusi dalam pilihan raya tersebut. Bagaimanapun, Datuk Onn tidak berputus asa untuk mendapatkan tempat dalam politik. Akhirnya, beliau berjaya memenangi satu kerusi dalam Parlimen Kuala Terengganu Selatan dalam pilihan raya umum 1959 dengan bantuan Parti PAS.